tolak calon yang bertentangan dengan prinsip Islam. Sama ada dia pernah keluarkan kenyataan sedemikian ataupun tidak pernah, secara umumnya parti ataupun calon dia tu ada prinsip yang sedemikian, maka kita tolak calon yang sedemikian. Orang yang tergila-gilakan jawatan ini, jangan kita berikanlah pada pandangan saya, melainkan sekiranya dia menepati kriteria yang tertentu. Pun meminta kepada jawatan ini tidak digalakkan. Kenapa tidak digalakkan? Kerana orang yang meminta-minta ataupun harisun al-riasah ni, orang yang bersungguh nakkan jawatan ini, Fudail bin Iyad kata dia akan membawa kepada ketamakan kepada kuasa dan suka memburukkan orang lain. Kalau kita perhatikan di sini, ada calon-calon yang dah tak dapat dah, katakan macam tu. Tapi dia masih nak lagi, apa yang dia akan buat? Dia akan tonjolkan diri dia dan dia akan burukkan sebenarnya kawan dalam parti dia sendiri. Orang yang dilantik itu mempunyai pemikiran yang betul, tidak keliru, mampu membuat keputusan yang betul, tidak cenderung kepada sekularisme, liberalisme dan semua ini. Jadi ideologi yang melatari sebuah parti dan diri calon itu mesti kita perhatikan. Calon tersebut kita seharusnya tolak. Saya secara umumnya kata sedemikianlah. Kami dari aspek katakan pemikir ataupun pensyarah dalam bahagian agama, merasakan sebenarnya konsep sekularisme, memisahkan antara agama dan kerajaan ini adalah satu konsep yang tidak betul ataupun satu konsep yang tidak kena dengan prinsip Islam itu sendiri. Kita nak kata tradisi meluahkan manifesto yang kadang-kadang kita rasa tak realistik pun ada juga. Contohnya macam, ini secara umum lah saya sebut, janji penghapusan tol ni daripada dulu lagi kita dengar sampai sekarang janji turun minyak ke apa. Dah 3 kerajaan dah, maknanya daripada BN ke PH ke PN, ada 3 ancaman yang Rasulullah berikan, sekurang-kurangnya 3 ancaman terhadap pemimpin yang penipu, yang tidak amanah, yang mengamalkan penyelenggaraan kuasa dan harta ini. Yang pertama, Rasulullah janji ataupun warning dia akan diharamkan ke atasnya syurga. Yang kedua, mereka ini adalah golongan yang dibangkitkan sebagai pengkhianat pada hari kiamat. Dan yang ketiga, even Rasulullah sendiri dalam kes yang tertentu seperti ini, maknanya tidak menunaikan solat jenazah terhadap dia. Ini adalah ancaman yang keras. Masyarakat kena berhati-hati memilih pemimpin yang orang yang buruk dari segi akhlaknya tidak boleh kita pilih. Orang yang munafik. Calon yang bernaung di bawah parti yang meletakkan perlembagaan kebebasan murtad ini wajar ditolak oleh para pengundi. Jadi pengundi ambil tahu setiap perlembagaan, setiap parti itu. Boleh cari je di website parti politik masing-masing. Idea bahawa semua agama ini sama, berasal daripada Tuhan yang sama, seolah-olah Tuhan menurunkan agama yang banyak, dan itu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak benar, kerana dari pandangan Islam semua nabi itu membawa agama yang sama, daripada zaman Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad, agama mereka satu. Tidak ada agama yang berbagai-bagai. Dengan menaburkan fitnah semata-mata untuk meraih undi, ini bukan sikap seorang Muslim. Maknanya seorang Muslim, etikanya, maknanya kita berpolitik secara matang, macam yang disebutkan oleh Dr. Khalif tadi, tak sewajarnya berlaku sedemikian. Seorang Muslim sepatutnya berakhlak. Kalau dia nak promote ataupun dia nak berkempen pun, kempen dengan penuh akhlak ataupun kempen dengan penuh berprinsip lah. Jangan sampai menfitnah orang dengan perkara yang tidak pasti sehingga menyebabkan orang lain maknanya jatuh disebabkan kerana fitnah mereka. Ini satu perkara yang tidak wajar.